Okey, kita berjumpa lagi dalam JPO musim kedua, back by popular demand. Liana Marzuki in the house. Ramai yang nantikan Liana menyorok selama mana? Berapa lama bercuti Liana? 3 bulan 3 saya rasa. bulan. Syed Munawar pun juga in the house. Dia Tapi saya tidak selalu nak bercuti. suruh backbencher. saya tidak bercuti. Liana bercuti lama. Dia high demand, Dia bukan macam sebelum saya. Ramadan katanya dia nak round all over the world. Jadi ada sudah macam mana? Pergi mana? Europe? 3 bulan tu dah lama bercuti. Kita zuhud di Malaysia saja. Zuhud. Visit Malaysia ya. Okey, jadi kita kembali dengan wajah baru, komitmen baru, kandungan-kandungan baru yang mutakhir pastinya. Tapi semua kelainan ni, yang tahu kelainannya hanya Liana saja, saya ikut kata dia. Apa yang lain kali ni JPO musim 2? Saya sebenarnya dah brief dia tadi, tapi dia tak nak Saja fikir dia nak panjang. bagi Dia suruh suspend. memang tai chi pada saya. Jadi kita ada musim baru, Okay. JPO musim kedua. Kita dah ada musim pertama 8 episod. Alhamdulillah. Sambutan sangat menggalakkan. Ada yang tanya-tanya bila nak ke udara lagi. Jadi hari ni 1 Mac 2024 kita bersama-sama lagi dengan penonton. Cuma kelainan musim kedua ni, kita ada 2 segmen. Segmen atau 2 siri episod yang berbeza. Ada yang dulu masa musim pertama tu kata kadang dia suka kita berdua je, tak payah ada tetamu. Okay. Tapi ada juga yang minta ada tetamu pula sebab Jadi dia apa nak keputusan tengok Liana? Nak ada tetamu tak ada tetamu? dia nak tengok apa ni SM berasi jadi bad cop. Kita pula kena. Brute talk tu dia orang nak tengok. Okay. Jadi kita best of both world. Kita akan ada 2 jenis siri podcast. Satu celoteh podcast JPO, kami berdua, dan seterusnya nombor 2 tu kita ada Brute Talk. Okay. Brute Talk dengan tetamu jemputan. Itu kelainan. Semua ni penambahbaikan musim baru ni berdasarkan komen-komen yang diterima musim Betul, pertama. yang kita dapat komen, penambahbaikan. Banyak penonton yang sama-sama nak bagi contribute lah untuk idea-idea yang kita angkat. Yang musim lalu kedua. yang viral tu yang mana tu? Yang panas tu. Yang Abang M suka tengok lah. Ni Kita Elin, dia punya girlfriend. Kita pula suka tengok apa lah ni. Janganlah gosip lah. Tapi betul kan, seronok kan. Makna soalan-soalan yang kita tanya tu pertinent. Dan selepas kes bertambah viral. Padahal kita buat sebelum kes tersebut dan jadi viral. Dan saya rasa ada satu video tu tontonan hampir 3 juta di TikTok. Okey lah, Alhamdulillah. Kita bagi peluang untuk sama-sama mendapatkan fakta. Betul. Kerana itu juga strateginya. Kerana kita bila membincangkan tu, kita nak mengupas dan nak mengorak supaya kita tidak terlalu jumut. Betul. Melihat hanya dalam kerangka sokongan politik, sebab pilihannya ada banyak. Ia bukan tentang hitam atau putih, tetapi kesemuanya dalam rona kelabu. Betul. Kita dengar dua-dua belah pihak sebelum kita nak buat keputusan. Okey, ini episod ni celoteh kita. Celoteh kita berdua. Okey, jadi kita tidak ada tetamu pada episod kali ini. Kita akan mulakan dengan nak batuk pula ni. Teruskan batuk. Okey. Jadi kita ada segmen pertama. Segmen pertama seperti biasa, sama juga macam musim pertama dulu. Kita ada segmen Tebus Otak. Okay, untuk tebus otak ni, saya rasa minggu lepas saya dapat lah ada anak saya pergi solat Jumaat di Kuala Lumpur, dan bila saya tanya khutbah Jumaatnya pasal apa, dia kata pasal Khawarij. Okay. Itu pertama kali dia dengar perkataan Khawarij. Betul. Okay. Dia kata, dia dengar lah apa itu Khawarij dan sebagainya. Dan saya tengok juga yang keluarkan khutbah Jumaat itu ialah JAKIM sendiri. Okay. It's interesting at this point of time, pada masa ini dia keluarkan khutbah Jumaat, memberi amaran mengenai budaya Khawarij itu. Jadi saya rasa kita nak kupas lah, tebus otak apa itu Khawarij. Dan saya juga melihat respon di dalam social media. Ada yang kata, kalau boleh cakap pasal Khawarij, kena cakap juga pasal liberal, budaya liberal. Jadi saya rasa JPO hari ini kita nak bawa untuk segmen tebus otak ini. Apa beza Khawarij dengan liberal yang saya rasa menjadi perbualan dan pertikaian di sini. M sendiri Khawarij. Sebab tak boleh tanya saya Khawarij ni. Nah, batuk tu dia cakap pasal Khawarij. Tak tahu bila tiba bab ini. Boleh bagi air kot. Tapi sebelum kita pergi membandingkan, sebab Liana memberikan saya sedikit komen, dia kata Khawarij versus liberal tu. Sebenarnya saya lama tidak berjumaat di masjid Melayu.
Saya selalu pergi masjid Arab. Jadi khutbahnya bahasa Arab. Kebetulan hari tu, tak kenapa Tuhan tak kedai kan, saya pergi masjid Melayu dan saya dengar khutbah tu, saya terkejut. So saya check dengan kawan-kawan, dia kata itu kali pertama. Dan saya ucap tahniah lah sebab kali pertama khutbah kita mengulas tentang fikrah. Kerana saya selalu komen benda ni lama dah. Saya kata kenapa bahan-bahan di dalam media masa khususnya, termasuk Forum Perdana Ehwal Islam, kita banyak bincang tentang fadail amal, fadilat amal sahaja, tapi tidak membentuk fikrah. Kerana saya rasa itu cabaran dia dalam kalangan rakyat Malaysia hari ini. Saya ucapkan tahniah keberanian itu, dan komen tentang Khawarij versus liberal tu, bagi saya itu benda yang sihat dan baik. Walaupun ia sinis, maka kita kena jelaskan bezanya, bahayanya Khawarij dan bahayanya pemikiran yang liberal. Cumanya di dalam julat expectation ni, tentu saja dia ada again isunya Rona Kelabu. Orang yang terlalu liberal sampai yang mengatakan bahawa ada banyak pilihan nak beribadah, ini pun bermasalah juga. Tentu saja kita perlukan khutbah yang menangani itu juga. Di satu pihak lagi pula yang ekstrim mengatakan bahawa kebenaran itu hanya di pihak mereka sahaja dalam menafsirkan apa yang buruk dan baik dari kacamata Islam yang disifatkan sebagai Khawarij. Itu juga berbahaya. Seolah-olah Islam dan imejnya itu dimonopoli oleh satu pihak. Itu juga tidak benar. Dan jangan kita anggap bila kita dengar bahaya Khawarij, bahaya liberal, maka dia masyarakat kita ni terbelah kepada dua. Sebenarnya tak. Masyarakat kita yang ekstrim tentu saja ekstrim. Tentu saja ada orang yang perlu kita tangani, perlu kita perangi. Tapi di tengah-tengah tu kita ada banyak variant. Ada banyak option perbezaan pandangan yang mesti kita raikan. Jadi kalau ditanyakan soal komen awal Liana tadi tu, kalau dah bincang tentang Khawarij, mengapa tidak dibincangkan tentang liberal itu juga? Itu komen-komen yang saya dapat. Jadi saya rasa itu wajar. Saya lama mengharapkan supaya ada mujadalah, ada perdebatan. Jadi kita mulakan dulu dengan bahaya Khawarij itulah. Siapa ustaz ni? Saya ustaz ke Liana ustazah ni? Tak boleh ustazah. Tak boleh. Kena pakai tudung ni, nanti orang kata tudung pun tak pakai, tak boleh cakap. Dan saya juga menganggap Liana ini bukan celoteh agamawan. Betul, jadi kita tidak pergi sampai memberi tafsiran. Cumanya saya rasa hujah menjadikan itu bahan khutbah legit dan perlu. Kerana ia pemikiran ini berbahaya mana-mana ekstrim pun. Ekstrim ke kanan ke, ekstrim ke kiri ke, dua-dua tu tak bagus. Betul. Jadi kalau bercakap soal ekstrim Khawarij sehingga mengatakan Islam brand saya sahaja yang betul dan Islam brand lain, maka tidak adalah adabul ikhtilaf, tidak adalah perbezaan pandangan. Melainkan orang tu jelas salah, silap dan sesatnya. Kan? Kalau jelas tu, maka itu tentu saja kita perlu perangi. Selagi mana ada perbezaan pandangan, ada corak dan warna yang berbeza, kita tidak boleh terus melabelkan hanya brand ini saja yang betul dan brand lainnya salah. Jadi itu berbahaya. Khususnya saya bersetuju antara komen. Cuma dalam saya komen balas balik lah pada kau. Saya rajin review khutbah tau. Sebenarnya selalunya bila saya dengar khutbah, saya akan komen balik. Dan di dalam penyampaian khutbah yang disediakan teksnya oleh Jakim baru-baru ini, saya membayangkan kalaulah diberikan keluasan. Luas bukan luas. Luas ni maksudnya fleksibel. Memberikan keluasan kepada khatib itu mengolah semula dengan caranya sendiri, saya rasa lagi power. Bukan saja baca. Kerana kita kena bezakan antara membaca khutbah dengan berkhutbah. Dia tak sama. Betul. Jadi saya raikanlah, saya alu-alukan. Saya rasa macam this is a good start. Jakim mungkin kerana sudah ada menterinya, jadi dia timbalan menteri je, jadi dia boleh fokus melihat kepada inti-inti khutbah. Saya selalu berjebut, saya kata khutbah ni kalau kita umur 55 Liana, kalau dianggap sebagai contact hour, konten dia tu boleh menjadi level PhD sepatutnya. Kalau khutbah ni sentiasa upgrade. Dengan syarat khutbah ni dia upgrade lah. 50 tahun duduk di kampung sama sepatutnya khutbah ni, kalau asyik benda-benda sama berulang-ulang. Jadi begitulah. Cuma saya rasa nak bercakap ni memang saya ilmu agamanya cetek lah. Jadi saya boleh tahu bercakap. Cuba dulu Cuba mengaji Taranum sekejap. Tengok itu kena lain. Test ni nak dekat Ramadan dah ni. Okay, cuma pada saya, apa yang saya perhatikan daripada segi sosiologi masyarakat kita kan, daripada segi otoriti agama tu, Khawarij, saya rasa bila bercakap tentang Khawarij itu, otoriti ulama yang boleh keluarkan tuduhan-tuduhan Khawarij ini ialah banyak berorientasikan politik. Kalau ulama yang betul-betul
membawa fikrah agama sahaja, selalunya tiada sangat unsur Khawarij. Selalu Khawarij ni bila ada perdebatan pandangan, perbezaan pandangan, dan mereka akan kata you're not right, you're kafir, yang sebagainya. Dan saya memandang ini sebagai dari segi sosiologinya otoriti agama sekarang. Seolah-olah masyarakat kita otoriti agamanya ialah ulama politik. Orang tidak memandang lagi mufti sebagai otoriti agama. Samping itu juga raja sepatutnya otoriti pertama yang menjaga agama Islam dalam negara juga tidak dipandang hormat lagi. Seolah-olah sekarang rakyat kita otoriti agamanya adalah ulama politik. Ada juga ulama selebriti pun boleh diangkat menjadi ulama otoriti. Bila ulama selebriti bergaduh dengan mufti, ramai yang menyebelahi ulama selebriti daripada mufti. Jadi soalan saya yang saya perhatikan daripada sosiologinya, siapa yang ada otoriti ulama itu sepatutnya, atau agama itu. Dan seolah-olah bila otoriti ulama yang mereka pilih itu mengeluarkan tuduhan kepada lawannya, itu sudah jadi satu seolah-olah truth yang orang lain semua terima, walak lah. Dah jadi walak. Itu saya rasa saya tak nak nanti anak-anak kita generasi akan datang confused. Sebenarnya siapa yang pegang otoriti agama? Pandangan M sendiri. Pertama, panjang tu kalau sembang. Sekali lagi kita ada 3 minit. Boleh. Sekali lagi kita mulakan dengan hakikat bahawa ini bukan, kedua-dua kita bukan pakar agama. Betul. Kita bincangkan, Liana banyak mengungkapkan sosiologi. Sejarah Khawarij itu saya pernah mendengar antara agamawan. Saya tak menyebut ulama lah, tapi mungkin ada ulama yang menyebutnya. Saya kata agamawan. Sebab kita mudah sangat agamawan, kita terus panggil ulama. Itu pun pelabelan yang bermasalah juga kan. Betul. Asal dia belajar 4 senawi saja, dia dah jadi ulama. Walhal dia mungkin hanya level ustaz saja. Betul. Pertamanya, memang ada perbincangan bahawa Khawarij itu adalah pemikiran yang landasannya politik. It's a political stand. Correct. Jadi kerana itu dia dibawa di dalam acuan politik, perdebatan dan perbincangannya. Soal otoriti ini sebenarnya dia nak kata apa, jive dengan realiti hari ini, iaitu apa yang disebut sebagai post-normal times ini. Post-normal times ini yang digambarkan chaotic, tak tentu hala, instantaneity, keserta-mertaan semua ini juga ditandai oleh deficit trust. Kita tak percaya serba-serbi. Kan? Kita selalu sebut dalam JPO ni, kita tak percaya polis, tak percaya hakim, tak percaya menteri, tak percaya sekarang ni dah mula tak percaya mufti. Tak percaya mufti. Jadi ini yang menjadi hambatan. Dan kalau saya nak membincangkan tentang siapa yang berotoriti ni, tentulah kita melihat kepada institusi. Kerana politik ini dia akan pendirian dia hitam atau putih. Buat masa inilah saya mengharapkan politik kita lebih damai, lebih cerdas. Tapi setakat ini dalam konteks Malaysia, politik kita tidak cerdas. Dan saya nak sentuh tentang kecerdasan ini. Saya lebih gemar kalau kita melahirkan kebimbangan kita tentang otoriti ini adalah dengan kita mencerdaskan audience. Itu telah tidak berlaku. Jadi kesan dia, kita sebut banyak kali ni, audience kita, penonton kita, rakyat kita binari. Siapa betul, siapa salah? Ulama yang otoritatif ke ataupun ustaz yang selebriti ni? Mereka tidak ada panduan macam mana nak bezakan pandangan yang betul atau salah, kan? Jadi dianggap, bukankah kita pernah dengar misalnya ada agamawan, dia kata perlembagaan kita ni tidak syar'i. Kalau tidak syar'i, macam mana kita membentuk kabinet ketika mana mereka ada dalam kerajaan dulu? Betul. Jadi kenapa pandangan-pandangan agama itu boleh berubah? Dan benda ni semua kita tak pernah bawa di dalam pentas dialog. Dan itu tidak berlaku. Tidak berlaku di media masa. Misalnya, apabila ada agamawan selebriti versus agamawan yang otoritatif, pandangan mereka kita tidak mempertembungkan. Dan ini tidak menyepakati inti daripada surah An-Nahl 125 yang mengajak supaya bermujadalah, supaya berdialog. Saya macam setuju macam ada yang perkatakan debat itu bukan budaya. Sebab saya tengok, saya pun ikuti jugalah perdebatan antara ulama yang memang betul-betul ada CJ atau ulama selebriti. Mereka menjemput untuk berdebat isu, tapi sebelah pihak takkan hendak. Seolah-olah seolah-olah it's just one way myopic view seorang saja. Jadi bagaimana kita nak mencerdaskan rakyat kalau mereka tidak mendengar kedua-dua belah pihak. Jadi itu saya rasa yang kita nak bawa
di JPO. Kita selalu bawa naratif kedua-dua dan kita cuba bawa kedua-dua pihak ke sini. Betul. Tapi banyak kali ditolak oleh satu pihak. Kerana apa ya? Saya rasa kerana budayanya tak ada. Budayanya tak ada. Jadi kesediaan kesemua pihak untuk berada di sepentas, saya rasa itu hanya budaya yang baru mutakhir ini saja. Pernah ada debat besar Datuk Seri PMX dulu versus Datuk Seri Syabri. Itu debat besar lah. Itu permulaannya saya rasa. Permulaan. Selepas tu tak ada. Sepanjang kepimpinan Dr. Mahathir, mana ada dialog politik kan. Dialog akademik banyak. Dan ya baru mula ada dengan figura-figura politik tentu yang lebih muda, yang antara mutakhirnya Rafizi dan Syahril. Itu baru sahaja nak membudaya. Jadi kita selagi ia tidak membudaya, jadi kesediaan itu tidak ada. Saya contoh saya suka budaya debat polemik di negara seberang. Bila media masanya memanggil dan ada pihak yang tak mau datang, kerusi itu dikosongkan. Jadi barulah menggambarkan integriti, bersedia atau tidak mempertahankan hujah. Sekarang ini masalahnya orang yang mengatakan pelabelan-pelabelan tertentu itu, dia berlada di sebuah pihak. Bila dia rasa dia boleh menang, dia datang. Bila dia rasa dia nak kalah, dia tak akan datang. Jadi sampai bila rakyat kita tidak akan didedahkan dengan pertembungan idea versus idea? Betul. Kita selalu sebut apa? Contestation of ideas. Tak berlaku. Dan itu yang cuba kita tangani di dalam JPO ini supaya kita boleh dengar semua dan buat perbandingan. Setakat ni perbandingan tak berlaku. Saya suka Liana, saya tonton rancangan Liana je, tak membandingkan musuh-musuh politik Liana punya hujah. Oh, Liana ada musuh politik ke sekarang? Contoh. Saya tak nak sebut parti, nanti orang kata saya menyebelahi. Sekarang ni pun dah kena label. Betul. Kita pun dah banyak kena label. Kan masalah tu, kita bercakap macam ni pun dah dilabelkan. Betul. Dia tak tahu kita tak ada keahlian politik mana-mana parti pun. Tepat sekali. Laju dia menjawab. Tapi kita baru, bukan partisan maksudnya tu. Kita baru melihat ke sebelah Khawarij ni, ke sebelah liberal ni. Dah 10 minit. Kita boleh cakap 2-3 minit berkenaan dengan liberal juga. Sebab saya rasa kita kena fair, kena adil. Kalau kita bercakap pasal Khawarij, kita kena cakap pasal liberal. Ramai mana saya yang mengatakan saya liberal. Betul ke? Saya, apa definisi? Itu sebabnya sebelum kita nak cakap tentang liberal itu, kena faham dulu, kena establish dulu apa itu liberal. Saya rasa dalam rukun negara juga menetapkan kita perlu, itu yang best tu, ada semangat liberal itu. Tapi dalam konsep rukun negara, dalam ruang lingkup rukun negara, liberal itu masuk terbuka. Keterbukaan menerima perbezaan. Itu masuk liberal. Tetapi bila kita bercakap di ground level, liberal ni macam dah murtad, dah tak percaya agama. Itu saya taklah. Saya bukanlah sebegitu. Saya masih lagi rasa saya Melayu Islam dan saya berbangga, dan saya rasa tak ada isu untuk menolak ajaran-ajaran agama. Cuma daripada segi konsep kita berbilang bangsa, kita kena berbalik kepada konsep rukun negara itu, terbuka terhadap perbezaan itu. Masalahnya kita ni, saya rasa kita ni tidak sedar bahawa kita ni negara berbilang bangsa. Ada kalangan puak-puak dalam negara yang rasa tanah ini hanya tanah satu kaum sahaja. Jadi bila begitu, kita memang, rasanya kenapa benda tu berlaku? Rasa-rasanya lah. Kenapa wujud pemikiran bahawa ni saja. Saya rasa politik. There you go. It's politik yang politik yang spoil it. Sampai kalau kita tengok trend orang politik ini, bila mereka nak dekat pilihan raya, bercakap tentang perjuangan satu kaum semata-mata. Bila dah habis pilihan raya, bercakap tentang keluarga Malaysia, satu Malaysia, wawasan 2020, semua itu bercakap tentang bangsa Malaysia. Dia tak cakap satu kaum saja. Saya rasa politik itu yang kadang itu, walaupun politik itu baik, tetapi nak matlamat menghalalkan cara itu akan merosakkan setengah idea kita nak berunity dan sebagainya. Dah menyimpang jauh daripada liberal tu. Okey, mungkin patah balik 2-3 minit dah 13 minit ni. So, saya nak sentuh sikit je sebab Liana sebut soal perkataan liberal itu ada di dalam naratif penghuraian rukun negara. Jadi itu, yang itu saya nak cakap. Ada setengah yang dah berumur 60 tahun pun ketika saya cakap ada liberal dalam rukun negara, dia kata tidak, kerajaan ni baru masukkan liberal tu dalam rukun negara. Saya kata rukun negara ni sejak 19 berapa lagi dah ada. Itulah kan? Saya kata bila orang tak tahu ada liberal tu dalam rukun negara. Kan bagus kalau kita bawa kamera, orang yang mengatakan tidak tu kita bawa ke show ini, rancangan ni. Yang kita tunjuk.
barulah dia akan jadi itu integriti ilmu kita. Tapi saya tak rasa dia seorang saja. Saya rasa majoriti rakyat Malaysia. Kerana Malaysia. itu kita kena polemikkan begini. Kita kena bawa orang yang berbeza pandangan dengan kita tu, kita kena bawa ke sini. Sebab dia kata bila perkataan itu dimasukkan, pertamanya masalah adalah kerana mereka tak faham liberal itu makna apa. Dia tak, ini isunya semata-mata pelabelan. Betul. Di Indonesia ada Jaringan Islam Liberal, JIL. Dan ada satu lagi sebelum ini dipanggil FLA, Forum Lintas Agama. Ini dia kata bincang tentang wahdatul wujud peringkat inilah. Itu masalahnya kerana ia dilabelkan. Jadi dikatakan bahawa kerajaan yang tidak menyokong parti sebelah Khawarij atau pro Khawarij, maka tentulah liberal, maka tentulah akan melunturkan Islam. Saya sebutkan tadi soal rona kelabu, pilihan antara dua ekstrim ini. Kita ada banyak. Dan masalah dalam politik adalah dia hanya hitam atau putih. A atau B. Sedangkan optionnya banyak. Dia bukan soal siapa yang jadi Perdana Menteri. Siapa pun jadi Perdana Menteri, kalaupun dia berkopiah, berlebay apapun, tapi kalau tidak tepat kefahamannya, maka kita perlu betulkan. Betul. Apatah lagi kalau tidak terlalu liberal. Cumanya di dalam julat yang itu, adakah perbezaan pandangan tu sampai menyimpang daripada panduan akidah? Itu yang kita kena betulkan. Selama macam Liana sebut tadi, saya tidak sampai mengatakan tak perlu solat, tak perlu puasa. Ya, tentulah liberal. Kita jangan lupa ya, Islam meliberalisasikan feminisme. Dulu semasa Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menjadi Nabi, wanita di dalam dunia Arab itu tidak punya hak langsung. Dibunuh. Jadi ya, itu anak kecil wanita. Adakah peliberalan feminisme itu, emansipasi wanita ala syiar dan sirah Nabi itu tidak liberal? Kita tak faham. Sewenang-wenangnya kita kata liberal, maka liberal dia menghampiri kepada kesesatan, takfiri. Itu masalah dia. Kan dia, jadi ini semua soal pelabelan dan rakyat pula tidak ada ilmu untuk mengukur where to stop. Di mana kita nak berhenti melabelkan ini. Dan perdebatan pula tidak ada. Budaya ilmu rendah, membaca pula kurang. Tonton hanya TikTok saja. Ustaz-ustaz selebriti. Maka berpanjanganlah Khawarij versus liberal ini. Itu. Padahal patutnya kita duduk di tengah-tengah. Saya belajar dulu masa sekolah wasatiyah. Sederhana. Boleh cakap Arab sikit lah. Betul. Jadi saya rasa itu yang paling sesuai dengan apa yang kita ada di Malaysia, negara berbilang bangsa, dan Muslimnya hanya 61.7%. Bukan seperti Iran 99%. Betul. Jadi 16 minit. Panjang segmen ni. Patutnya 8 minit. Tapi saya tengok M naik share tu, saya tak nak potong lah. Mana dia? Sebab baru episod pertama. Jadi itu kita conclude atau akhiri tebus otak kita segmen pertama, dan kita sambung dengan segmen kedua. Jadi segmen kedua kita nak bercakap tentang apa kerajaan buat minggu ini. Apa kerajaan buat? Saya rasa yang paling signifikan, yang paling boleh kita perkatakan ialah berkenaan dengan Kongres Ekonomi Bumiputra. Saya nak tanya, relevan lagi ke Kongres Ekonomi Bumiputra ni? Agenda Bumiputra relevan. Kongresnya? Sama ada kongres ini, tahulah saya nak sebut dah. Sebenarnya banyak juga saya mendapat maklum balas daripada teman-teman yang mereka tidak politikal, tapi mereka bukan Bumiputra. Saya teringat ada satu artikel yang saya baca yang mengatakan bahawa sudah sampai kedengaran agenda Bumiputra ini sebenarnya bukan soal menangani isu Bumiputra, tapi merupakan satu strategi untuk memperpanjang-panjangkan kepentingan Bumiputra. Mereka jadi sinis begitulah. Saya agak liberal lah, guna istilah liberal dalam hal ini. Terbuka sebab saya tidak mudah tersinggung dengan komen dan kritik kawan-kawan yang bukan Melayu ini. Saya sendiri pun selalu menyatakan bahawa tentulah susah untuk kita mempertahankan, Liana, kalau DEB dah ditukar ke DPN, dah ditukar ke macam-macam, dah 60 tahun. Kita masih mengatakan kita masih memerlukan sebuah agenda yang affirmatif. Tetapi menariknya adalah, saya sebutkan tadi, agenda Bumiputra tu penting. Kerana kalaulah negara ini sengit, majoriti merasa berfikir dan bertindak seperti minoriti, ia menjadi time bomb. Itulah yang menjadi sekarang ni kan, soal rakyat tidak mendapat haknya, isu pendatang, ini semua kerana majoriti di Malaysia ini merasakan mereka tertindas ataupun ketinggalan berbanding dengan khususnya generasi masyarakat Cina yang menguasai ekonomi. Selama realitinya begitu, selama persepsinya begitu, susah nak dibetulkan. Jadi agenda ni masih relevan.
Yang dibincangkan dalam KEB tu, saya lihat adalah dimensi-dimensi baru. Tetapi dia lebih berupa cuba untuk membina kapasiti Bumiputera di dalam sektor-sektor yang baru dan strategik. Saya lebih concern, apa istilah concern Saya lebih concern, apa nak terjemah? Bukan curiga, bukan takut, prihatin kot. Saya lebih prihatin soal bagaimana kita menjamin agenda kali ini benar-benar berdampak. Because saya tak boleh bayangkan selama mana kita nak mempertahankan ini. Kita kata tak sampai, equity tak cukup. Ini saya agak keras mengkritik dulu lagi. Bukan hanya sebab kerajaan Madani ni, saya kata misalnya RMK. Setiap RMK 5 tahun tu dia ada midterm review di tengah-tengah. Sepatutnya semasa midterm review tu, kalau KPI-nya tak sampai, itulah tujuannya midterm review kan, intervensi. Tapi kenapa sejak RMK 9, 10, 11, 12 kita tak fulfill yang agenda Bumiputera ni? So kalau kita dah ada RMK 5 tahun, kita dah ada midterm review, tapi dapatannya ataupun dampaknya tak capai, kenapa kita gagal menuding mistiknya di mana? Dan hari ni kita datangkan dengan satu lagi kongres. Ini tentulah pimpinan Melayu kan mengatakan, oh Syed ni liberal, kena label lagi kan. Tapi kita kena serius dalam hal kali ni buat. Saya harap PMX menjanjikan ia berbeza. Dan saya nak perhati keras-keras. Sebab kalau tidak, sebagai pemuka media, saya tak mahu tanya soalan yang sama, Lena. Tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun saya tanya soalan yang sama. 27 tahun saya tanya soalan yang sama. Dapat jawapan yang sama. Sebagai umat Melayu, kalau kita masih bertongkat selama-lamanya, saya rasa something wrong somewhere. Adakah benda yang sama juga berulang-ulang kerana parti yang sama yang membawa agenda tersebut? Walaupun sudah bertukar kerajaan, parti yang 60 tahun itu telah tumbang, yang membawa agenda Bumiputera itu, membawa agenda Bumiputera itu. Tetapi pada tahun ini yang sepatutnya kerajaan reformasi, yang saya rasa kerajaan reformasi Pakatan Harapan, PKR bukanlah parti yang berorientasikan Bumiputera itu, perjuangan Bumiputera itu lebih kepada UMNO. Tetapi bila mereka masuk menjadi kerajaan dan mereka merasakan bahawa undi majoriti itu masih lagi perlu, dan undi majoriti ini bergantung kepada perjuangan Bumiputera, yang diberi mandat untuk membawa perjuangan itu masih lagi parti yang sama. Mungkin sebab itu kita dengar benda yang sama juga, formula yang sama juga Kongres Bumiputera. Kongres ini memang tiap-tiap, selalunya memang berlaku sejak kita merdeka, yang UMNO bawa. Jadi tahun ini juga sama. Cuma apa yang saya nak ungkitkan lah, bila saya mendengar pertama kali PKR dulu bercakap tentang Bumiputera, dia kata dia takkan buat macam UMNO. Sebab UMNO ini perjuangan Melayu, tapi Melayu yang mana? Melayu elitis sahaja yang mendapat. Kan? Dan mereka merasakan bahawa sepatutnya kena ada need base, keperluan membantu Bumiputera itu, Bumiputera yang betul-betul perlukan. Cuma apa yang sama ni kita buat ialah kita membantu kroni sendiri. Sebab itu Malaysia ini negara ketiga terteruk kroni kapitalisme berapa puluh tahun dah. Kena jelaskan need base itu apa? Need base itu kepada penonton kena jelaskan. Need base tu saya rasa apa yang mereka tekankan ialah yang Melayu yang sudah berjaya, Melayu yang sudah keluar daripada kemiskinan, yang sudah jadi teknokrat, tidak perlu lagi tongkat. Mereka boleh independent, berdikari dan tidak bergantung harap lagi kepada bantuan kerajaan, supaya bantuan yang ada tu lagi boleh membumi kepada mereka yang diperlukan. Masalahnya yang selama 60 tahun ini ialah perjuangan Melayu, allocation keistimewaan Melayu tu ada, tapi hanya berlegar di kalangan berapa persen itu. Itu yang dituduh, right? Jadi bila PKR membawa naratif, ya mereka percaya perlunya ada bantuan lagi kepada kaum majoriti, kaum Bumiputera. Tetapi perlu ada satu anjakan paradigma itu, supaya bukan elitis saja yang dapat. Perlu ada sampai ke bawah. Cuma itu saya tak nampak lagi yang dibawa dalam kongres ini.
masih lagi same old. Yang lainnya cuma ada Suruhanjaya gig. Lepas tu ada cadangan berkenaan dengan TVET untuk menaikkan gaji 3,500 untuk apa itu pekerja-pekerja TVET. Okey lah, saya rasa to give credit, alhamdulillah itu yang 8 manfaat tu ada. Tapi at the end of the day, macam yang cakap tadi lah, the devil is in the detail. Sebab pelaksanaan itu, sebab kita duk cakap and numbers yang ada, equity Bumiputra DEB dah berapa puluh tahun tak tercapai, malah lagi teruk. 90-an kita 20% equity Bumiputra. Sekarang tinggal 16%. Itu number saya 2018 masa dasar kemakmuran bersama. Sekarang saya tak tahu berapa. Hari tu saya dengar chairman kepada Bursa mengatakan dalam berapa 90 company satu sahaja Bumiputra yang listed, buat listing di Bursa Malaysia. So kita pun tidak ada figurnya berapa sekarang. Dan saya merasakan kena ada paradigm shift dalam membawa perjuangan Bumiputra ni. Kita tak kata kita ni terlampau liberal, kita ni promote Malaysia totally. Itu pun saya tidak setuju. Tetapi perlu ada cara yang berlainan. Tapi apa yang saya nampak masih sama. Cuma kita harapkan pelaksanaan yang mereka kata ada 8 manfaat tu betul-betul berjaya on the ground. Memang itu pun kritik kepada Malaysia selama hari ni. Di pentas antarabangsa pun, saya sendiri baca komen pakar daripada antarabangsa. Antara lain yang saya ingat lagi, dia kata Malaysia is very good at planning, but when it comes to implementation it's delirious. Delirious ini sebenarnya perkataan yang sangat cynical, menggambarkan bahawa hanya diperolok-olokkan saja dalam implementasi. Saya rasa betul, sebab tadi Liana ada sebut the devil is in the details perkara. Bila Liana kata kenapa equity kekayaan itu hanya berlegar dalam sekelompok saja. Tidakkah data-data ini kita boleh baca setiap kali kita membentangkan bajet, RMK 15, midterm review. Data ni kita boleh nampak. Tambah hari ni pun dah nak buat padu lagi lah, kita boleh nampak in real time. Sepatutnya di setiap interval ini, tahunan, setiap 2,5 tahun, setiap 5 tahun, kita boleh nampak ada masalah ni. Kenapa tak ada intervensi? Itu yang dalam pelaksanaan tu saya harap lah. Pemain politik satulah, kita selalu marah orang politik, tetapi saya sangat mengharap agensi ni, agensi yang Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, semualah, DOSM. Kita harus ada keberanian memperdebatkan ini dan mengolah. Saya lihat kesediaan padu sangat bagus, DOSM pun sangat bagus, Kementerian Ekonomi juga sudah mula melihat secara dekat. Ini kena diperkasakan lagi supaya any attempt, ada istilah sebenarnya economic sabotage. Economic sabotage ni kita kena perangi. Kenapa kartel berleluasa, bekalan ayam segala macam ini, apa semua ni? Ini semua economic sabotage. Satu ketika dulu teman-teman saya pernah nak buat seminar tentang economic sabotage. Ada akta kan? Ada cadangan akta untuk dibuat. Ini penting sebab selama dia tiris, selama itulah agenda Bumiputra ni hanya jadi bahan olok-olokan saja. Economic sabotage ni yang Alibaba tu kan? Sekali lah. Di bawahnya ada beberapa lah, berapa termasuk banyak Liana, bila kita bercakap soal equity Melayu kan, perasan tak di dalam senarai setiap tahun senarai yang terkaya di Malaysia, sangat susah kita nak cari Bumiputra. Tetapi sekonyong-konyong kita tahu, ini ada dekat Pulau Kemen. Sekarang ni baru terbongkar satu-satu. Mengapa semua ini tidak terdedah di dalam sepanjang tempoh? Apa berlaku kepada sistem audit kita? Apa berlaku kepada sistem integriti kita? Apa berlaku dalam sistem pemantauan kita? Red flagging kita, AG kita. Ini semua, we have a systemic failure menyebabkan DEB tu gagal kerana inilah. The whole system doesn't give the right signal. Jadi kita meneruskan kegagalan. Ini ada istilah tu. Maknanya kalaulah dalam implementasi ini besok pun same old dalam istilah Liana tadi, saya rasa nak marah lah kot. Yelah, kita pun mendengar hikayat yang sama, perjuangan Melayu, perjuangan Melayu, tetapi yelah, kita tak katalah langsung tak ada kejayaan. Kejayaan, ada penambahbaikan. Saya pun daripada dasar Bumiputra kan, kita belajar di luar negara ke, kita dapat beasiswa dan sebagainya. Itu juga dasar Bumiputra yang saya hargai. Cuma saya rasa macam mana dengan anak kita, sebab kita pun tak tentu lagi beasiswa tu ada tak untuk anak kita. Okey, itu satu part. Satu lagi yang saya rasa yang sedikit baru untuk kongres ini ialah
buat pertama kalinya Perdana Menteri melibatkan juga inklusif untuk orang-orang bukan Melayu untuk bersama dalam Kongres itu dan mengutarakan pandangan mereka. Dan pandangan saya rasa paling yang yalah, ramai juga NGO Melayu lari cakap dengan saya, kenapa ada non-bumi sekarang, kita nak one to one dengan PM kan, ni ada non-bumi ni tak boleh nak heart to heart talk lah. Ada juga yang berbunyi begitu ya. Kita pun boleh bersetuju lah apa yang mereka utarakan. Namun demikian, apa yang menarik perhatian saya ialah ini satu karakter yang tak ramai orang suka, tetapi sekarang ramai yang lagi pandang. YB Ngah Komeng. YB Ngah Komeng ketika dalam Kongres itu menyampaikan amanat, menyampaikan ucapan itu, mengatakan yang menjadi isu bukan equity Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Ya, memang ada diskrepensi di situ. Tetapi yang lagi membimbangkan ialah diskrepensi atau perbezaan dengan equity asing. Kerana equity asing itu sudah memakan equity Bumiputera dan equity bukan Bumiputera. Itu yang kita patut khawatir. Kerana seolah-olah equity asing tu makin besar pie-nya, makin besar keknya dan kita tidak sedar. Dan kita bergaduh sesama sendiri tanpa memikirkan kek yang ada sekarang ni orang lain yang sudah ambil, orang luar negara, orang asing. Jadi saya rasa itu juga satu pandangan yang rasa kita betul kena perhatikan balik. Sebab kalau kita bergaduh, padahal kita saudara senegara, walaupun saudara seagama, saudara sebangsa, kita juga ada saudara senegara. Dan ini juga saya rasa perlu dipertimbangkan, bukan hanya melihat daripada lensa kaum dan bangsa, tetapi juga melihat kepada kepentingan negara supaya tidak diambil alih oleh kuasa asing juga. Aspek Liana sebut inclusivity PMX, itu satu aspek yang menarik. Sebab di awal tadi kita ada sebut tentang bagaimana agenda Bumiputera ini is being perpetuated, diteruskan, disegarkan semula oleh parti yang Bumiputera. Kerana di dalam kerangka kerajaan yang ada ini, kerajaan Madani ini dituduh tidak mendapat sokongan Melayu. Betul. Bumiputera. Kononnya dengan label yang disebut sebagai gelombang hijau. Jadi melaksanakan Kongres Ekonomi Bumiputera ini is a natural and strategic option. Betul. Untuk melaksanakan semula. They need the vote. Ya, dan saya kerana UMNO tidak lagi menjadi Perdana Menterinya, dan saya rasa landscape politik kita pun dah berubah. Dulu ada abang besar, sekarang ni tak ada siapa yang boleh mendabik dada bahawa I can stand alone as a party. Tak ada. Not even pass lah. Tak boleh nak kata. Tak boleh ada abang besar dah. Jadi landscape itu sudah berubah. Saya harap dalam konteks pelaksanaan ini akan lebih cermat, akan lebih berhati-hati, dan saya ingin sekali melihat pelaksanaannya kita amat-amati, kita teropong rapat-rapat setiap tahun. Dan ini yang tidak berlaku. Kemudian pelaporan datanya banyak sekali herotan. Dikaburkan sana, dikaburkan sini. Tentulah kesannya bila bawa inklusif parti-parti lain termasuk DAP kepada mereka yang tadi kan kita ada dua ekstrim soal Khawarij dengan liberal ni. Parti yang ni dia kan panas, cair tarik telinga ni dengar pandangan-pandangan daripada yang bukan Bumiputera ini kan bercakap soal. Tapi itu realiti yang perlu kita telan sebagai ubat yang pahit lah. Kerana realiti dan landscape politik dunia dan Malaysia juga sudah berubah. Dan memerlukan keberanian lah. Ini nak makan telan ubat ni memang selalu senak perut lah. Sebu-sebu jadi perut untuk makan ubat. Okey, saya rasa itu segmen kedua kita, apa kerajaan buat minggu ini. Kita berhijrah ke segmen ketiga. Okey, kita masuk ke segmen berikutnya. Liana minta saya pimpin sebagai pembukaan je. Yang ketiga ni apa? Apa kita akan berikan? Tak adalah dia pimpin, dia cakap buka. Buka kata je. Diana menghadkan kita bercakap satu-satu segmen tu 15 minit. Tapi tak ada tetamu pun lebih masa ni. Itulah. Syok lah dia bercakap naik share. Tak apa, kita bagi peluang. Dia dah lama tak bercakap. Saya kurangkan segmen ni, saya diam. Sebab selalu dia jadi host RTM tu dia tanya orang kan. Ni saya tanya dia. So segmen ketiga macam ni kita tak boleh tanya dia. Apa pembangkang buat? Okay. Pembangkang buat apa minggu ni, Liana? Saya rasa yang paling signifikan yang terjadi ialah semalam Presiden PAS dipanggil oleh polis atas kenyataan yang dibuat ke atas Raja-Raja Melayu.
semalam saya rasa. Dipanggil polis lah. Tapi kenyataan itu buat minggu lalu. Yang sedikit sebanyak seperti biasalah Presiden PAS ni kadang-kadang mengeluarkan fatwa dia untuk pengikut yang saya rasa sedikit backhand Raja-Raja Melayu. Dan disebabkan kenyataan tersebut, Sultan Selangor juga mengeluarkan titah baginda yang sedikit kecewa dan duka cita dengan apa yang dikeluarkan oleh Presiden PAS. Jadi saya rasa itu perlu kita perkatakan pandangan M sendiri. Sebab saya merasakan macam cakaplah ulama politik, right? Ini bukan ulama, ini ulama politik. Ulama apa dia kata tadi, ulama otoritatif. But bila bercakap tentang ulama politik ni, apa saja yang mereka keluarkan is to advance dia political interest pada saya lah. Ni ramai yang akan tak suka lah ni sebab menyentuh one of the most worshipped leader in the country. Tapi pada saya bila dia mengeluarkan begitu kerana politically strategized for him to do so. Dulu dia pernah juga keluarkan kenyataan bila kerajaan perpaduan nak ditubuhkan. Dia juga ada backhand juga kepada Agong. Dia pernah juga keluar kenyataan, beliau keluarkan kenyataan yang mengatakan raja-raja sekarang dah macam Karun Namrud. Jadi ini pun sekali lagi dikeluarkan macam ia siri-siri yang saya sedikit menakutkan. Seolah-olah macam bukan saya nak kata raja ini tidak boleh ditegur, tapi kenapa raja itu ditegur? Adakah kerana dia zalim atau dia buat salah? Tapi kalau daripada segi politiknya ditegur kerana tidak sesuai politically dengan orang yang menegur itu, saya rasa dah jadi macam tak hormat Sultan itu. Pandangan tanya pandangan kah? Rasa-rasanya kalau sikap ini berterusan, Liana, 10, 15, 20 tahun apa akan jadi? Itu saya pernah tulis. Seolah-olah saya tahu Liana tulis, sebab tu saya tanya tu. Seolah-olah saya memandangnya sebab saya merasakan bila mereka mengatakan kepimpinan ulama. So saya selalu tanya, kepimpinan ulama itu adakah kepimpinan ulama versi Iran? Iran itu negara republik. Mereka membuang raja. Adakah ulama itu ialah Ayatullah Khomeini yang mereka secara lantang, secara terbuka, ramai pemimpin PAS mengatakan itu idola mereka. Jadi bila kita cakap pasal kepimpinan ulama itu, adakah nanti raja masih relevan dalam konsep kepimpinan ulama mereka? Dan antik mereka ini atau tindakan-tindakan mereka ini yang sedikit demi sedikit kuis raja-raja Melayu ini, adakah itu satu perancangan teratur dan rapi ke arah itu? Kita perlu bertanya. Saya tidak buat tuduhan, tapi saya bertanya. Cuma saya concern bila saya baca dalam TikTok dan juga social media, sudah ada unsur-unsur yang mengatakan kita tak perlukan raja. Ulama ialah nombor satu. Ulama ialah pewaris Nabi. Jadi pada saya lah kan, kita ni masyarakat majoriti ni, masyarakat Melayu ni very feudal. Kalau mereka buang raja, mereka akan bergantung harap dengan satu otoriti lain. Adakah akan bertukar, kita tak nak raja tapi kita nak ulama yang memimpin kita menjadi ketua negara itu? Sebab raja itu bukan ketua politik. Raja itu ketua negara, payung negara. Adakah kita akan bergerak 10-20 tahun nanti menjadi seperti Iran? Pandangan. Bila saya tanya tadi 10, 15, 20 tahun akan jadi apa, sebenarnya itu soalan strategik untuk membina framing perbincangan kita. Dia memang suka tanya soalan cepu emas kat saya. Bukannya cepu emas, sebab penting begini tau. Demokrasi ni ciptaan moden. Demokrasi pula daripada satu negara ke satu negara berbeza. Demokrasi kita berparlimen, berperlembagaan dan ada raja. Dalam perlembagaan kata kedudukan Islam orang Melayu terjamin. Selagi mana kesemua raja-raja kata jamin. Maknanya nak buang ni, kecuali kita wujud satu keadaan huru-hara besar-besaran, memang buang. Which possibility tu agak remote lah saya rasa. Atau ada revolusi rakyat. Atau dalam revolusi rakyat macam Indonesia hari tu. Dan saya teringat satu ketika bila mana Istana Perak menukar
kerajaan atau menukar menteri besar. Episod itu saya antara rekod saya ikut udara di TV lah 11 jam. Itu rekod peribadi saya. TV 11 jam. Kerana menantikan keputusan istana masa itu kan. Saya ingat kawan-kawan dalam parti PAS, dia cakap dengan saya, dia kata, oh inilah masalah bila raja tidak, maksudnya macam campur tangan dalam proses demokrasi. Saya kata sekejap, perasan tak bahawa akhirnya kita ada perlembagaan yang memaktubkan bahawa Tuanku Raja Melayu at his own will boleh decide siapa dia nak letak. Yang mana dia kena letak Melayu kalau dalam perlembagaan negeri lah kan. Bererti if we don't have that anymore, sebenarnya lagi berisiko. Betul. Kepada kedudukan Melayu Islam. Dan yang mengkritik raja-raja itu pula adalah daripada kelompok gelombang yang mengatakan bahawa kita mempertahankan Islam dan Bumi Putra. Jadi saya rasa ada paradoks di situ kan. Betul. Kerana itulah saya sangat mengharap Liana, mana-mana pihak, termasuklah kalau bolehlah Presiden PAS ni kita panggil dan kita dialogkan begini. Bolehkah JPO panggil? Boleh. Kita tanya lembut je boleh dia. Sebab kita kena tanya ini, adakah kritiknya itu sampai ke tahap 10, 15, 20 tahun ingin tiba kepada anekdot yang Liana gambarkan itu? Do we want to be a republic? Are you serious about this? What's the option? Dalam realiti hari ini, bila demokrasi pun sedang berubah wajahnya, di UK pun sedang berubah wajahnya sebab paksi dunia ni sedang berubah ke Asia Pasifik. Kalau kita tengok sistem monarki, yalah dulu negara-negara Arab yang sistem monarki ni macam mengidolakan ala Amerika kan. Hari ini sebenarnya mereka pun sudah mula mengalih arah melihat bagaimana ala China itu menjadi option yang memberikan kestabilan, kerana demokrasi yang terlalu terbuka, terlalu liberal ala Amerika. Kita lihat kesannya hari ini, mereka sedang meruntuh perlahan-lahan. Betul. Jadi dalam era again, sekali lagi era ini adalah era post-normal times. Era yang mana ketidaktentuan, tak ada corak yang jelas lagi. Jadi ini yang sedang berlaku polemik dia. Ada keinginan yang sebegini daripada pihak termasuk oleh Presiden PAS, yang bagi saya pandangan itu agak gopoh dan tidak diperdebatkan secara matang. Seingat saya lah, Presiden PAS sudah pun mengeluarkan kenyataan menyatakan to the effect of asking for apology from Istana Selangor. Saya rasa ada dah kenyataan itu, walaupun saya tak ingat apa yang disebut secara spesifik. In a way acknowledging bahawa mungkin kenyataan dikeluarkan itu agak gopoh. Sebab Tuanku Sultan Selangor pun mengatakan bahawa he was quoted out of context by Presiden PAS sebab masih seolah-olah MKI Presiden PAS tidak baca penuh titah Tuanku tu. Jadi memetik secara out of context dan memberikan gambaran, mungkin kerana kecewa apabila kelihatannya kenyataan Tuanku selepas MKI itu slant, condong menyokong kerajaan Madani. Tapi itulah realiti politik kita kan di setiap negeri. Saya baca kenyataan Tuan Haji Adi tu, Presiden tu, ya, saya rasa yang saya rasa susah nak diterima ialah dia mengatakan seolah-olah raja-raja Melayu ni memandang keduniaan lebih daripada akhirat. Saya tak nampak konteks itu daripada apa yang MKI cuba lakukan, dan apa yang Sultan Selangor cuba buat ialah untuk memperkasakan balik undang-undang syariah tu berikutan kes ni Ellen itu. Jadi saya tak nampak konteks kebendaan dan sebagainya itu. Saya rasa macam dibawa-bawa serong itu untuk buat apa? Buat orang benci kepada raja atau menunjukkan, itulah niatnya. Itu yang saya rasa tidak sesuai. Kalau nak menegur raja, tidak mengapalah kalau betul salah daripada segi agama ke apa. Tetapi konteks yang dibawa, kononnya raja-raja ni memandangkan kebendaan, padahal MKI itu untuk memperkasakan lagi syariah dan membuat perbetulkan supaya orang tidak pandang enteng undang-undang syariah itu untuk dilanggar. Jadi itu saya kata tadi, ulama politik itu. Bila ulama politik, kita tak kata ulama politik itu semua salah, tapi ulama politik itu paksinya apa? Paksinya kuasa, paksinya nak memegang jawatan. Jadi lain bearingnya kalau dengan ulama biasa pada saya. Jadi kita kena ada skeptical mind jugalah. Jadi bila pertembungan raja-raja Melayu dengan ulama ni, saya rasa ada sentiment on the ground yang sudah mula mengeluarkan propaganda ulama itu pewaris Nabi. Raja itu
tiada posisi. Tapi ulama yang diidolakan oleh masyarakat yang binari itu sebenarnya tidak diuji keulamakannya. Itu yang saya katakan tadi. Itu yang saya nak bawa kat sini. Bukanlah untuk kita uji, tapi supaya rakyat tonton dan dengar pandangan dia political per se. Correct. Tidak ada ilmu yang meluas melewati batas politik kepartian. Itu tak ada. Cuma and then saya merasakan monopoli perkataan ulama itu sekarang hanya terpakai kepada ulama politik. Kerana kalau kita tengok ilmuwan agama, mereka segan nak mengaku diri ulama. Tetapi when it come itu politik, ini kita tegur sikit, ini melanggar kepimpinan ulama. Padahal kita bukan bercakap tentang agama, kita bercakap tentang posisi atau kedudukan politik dia atau pandangan politik dia. Tetapi bila kita nak memberikan pandangan, ni tak boleh lawan ulama. Padahal itu ulama politik. Itu saya berbalik kembali otoriti agama itu. Sekarang ni saya rasa semua orang memandang otoriti agama ulama itu ialah ulama politik. Adakah itu betul untuk masyarakat kita? Semua orang yang disebutkan oleh Liana tu adalah orang yang binari. Saya guna istilah sebab orang yang faham, walaupun dia tidak, saya jumpa dengan ramai orang yang bukan dalam bidang agama, tapi dia boleh mengulas pandangan agamawan itu secara cerdas. Yang totok ikut ni selalunya adalah dia tak ada capability, tak ada capacity thinking yang betul. Sebab even media kita pun berpuluh tahun kita tak ajar pemikiran tajam ini. Tidak ada perbandingan. Jadi oleh kerana mereka terdalam TikTok, ulama yang itu saja yang ada. Walhal ramai lagi ulama tempatan ini ataupun ilmuwan agamawan tempatan ini yang punya kefahaman, ketajaman. Tapi mereka tidak popular kerana mereka tidak berada di pentas politik. Pentas akademik ni selalunya membosankan, tidak menarik. Walhal ilmunya lebih melaut, lebih meluas lagi. Kita boleh menamakan seorang-seorang. Dan tidak dipentaskan. Ini kegagalan media kita. Media kita hanya mencari benda sensasi saja. Hiburan, sukan yang sensasi saja. Sedangkan benda-benda yang kritis tajam ini. Sedangkan kalau kita ada dialog debat agamawan A versus agamawan B, saya rasa di situ ada tarikannya, ada elemen hiburannya di situ. Tapi kita tak buat. Disiplin tu tak ada. Saya pernah dengar satu perdebatan memfatwakan kalangan ulama-ulama termasuk pemimpin politik tentang mencari fatwa satu-satu perkara. Saya dengar, saya mengamati, kata Masya Allah, tajamnya perbincangan ini. Kenapa perbincangan ini tidak berada di media mainstream? Kenapa tidak ada dalam JPO? Jadi kesannya orang menganggap ini sajalah otoriti sebab popular kot, berpuluh ribu yang ikut. Correct. Hanya diukur dengan jumlah pengikut, tapi bukan diukur dengan kekuatan penghujahan. Itu kita tak pernah terdedah. Jadi bila kita sebut nama satu dua ulama, dia kata, siapa tu? Sebab ulama yang ilmunya tinggi dan tulus ini tak semua ingin ke depan. Kerja kita lah, media, kerja JPO lah, kerja Liana lah untuk kita mengetengahkan idea-idea yang besar ini yang selama ini telah terpendam, menyebabkan rakyat kita tumpul di dalam mengukur otoriti ni. Dia tak jelas. Kan? Dia tak jelas. Itu yang kita sedih lah. Dan jelas sekali kenyataan yang Liana sebutkan tadi bila mana kenyataannya membandingkan soal istana ini seolah-olah keduniaan. Jelas sekali mereka tidak matang di dalam memahami decorum. Dia jadi macam budak-budak tau, budak kampung kan. Ada orang kaya lalu dia kata itulah perangai macam itu. Tapi jadi dia buat dalam bentuk fatwa atau kenyataan berbentuk Islamik. Itulah saya rasa saya sedikit bimbang lah. Tapi kita harapkan ada sinar baru. Bimbang, kita kena pandaikan rakyat. Betul. Itu kerja kita, Liana. Kita pandaikan rakyat supaya orang tidak jumut, tidak bebal, tidak walak on. Jadi ke kanan ke kiri kita tak mau. Kita mau cerdas dan berfikir merentas batas parti. Betul. Maknanya tidak ada dominasi kebenaran mana-mana parti. Masing-masing parti ada betul, masing-masing parti ada salah. Kita harus punya upaya untuk membandingkan. Keupayaan perbandingan itu selama hari ini gagal dan tidak dimiliki rakyat, menyebabkan mereka rasa ini sahaja betul dan itu salah. Adakah kalau saya boleh cakapkan, kita ni terlalu political, masyarakat kita. We over-politicize everything. Dan especially orang Melayu kita, kerana kebergantungan kita hanya tinggal kepada politik saja. Dan kita ditakutkan dengan itu. Habislah kalau politik pun kita tak kuasai.
udahlah China ambil ekonomi kita, orang pendatang asing buka wacih, buka kedai, semua salah orang. Saya selalu sebut dan saya nak sebut sekali lagi, benda ni dah jadi klise dan membosankan. Semalam pun saya sebut lagi dalam forum ABBZ, saya kata Malaysia satu-satunya negara yang mana majoriti penduduknya berfikir dan bertindak macam minoriti. Kita takut pada benda yang bukan-bukan. Kita majoriti kot. Apa benda yang kita risau sangat nak berpolemik, berdialog secara terbuka ni? Seolah-olah macam kita ni dihimpit. Malang sekali kalau kita gembling betul-betul potensi ni. Saya rasa kita boleh fly jauh. Betul. Kita punya penerbit dah bagi message. Panjang kita berceloteh ni. Last point saya rasa. Message terakhir saya rasakan ada juga bukan daripada kalangan yang sekepala dengan Presiden PAS yang mula dah berbicara tentang keperluan adanya raja. Kan, nak ke Iran ke, nak ke kepimpinan ulama ke, tetapi juga ada di kalangan liberal juga. Macam kita kata tadi, liberal yang merasakan tak payahlah raja ni, tak bersesuaian lah. Mereka juga to extreme ini juga berpandangan yang sama. Cuma saya merasakan sekarang macam cakapkan tadi, orang bergantung harap kepada kepimpinan politik. Tapi kepimpinan politik kita pada tahap yang paling lemah sekarang. Paling lemah. Ini dalam 60 tahun Malaysia merdeka, kita tidak boleh bergantung harap hanya semata-mata kepada kepimpinan politik. Parti Melayu pun dah berapa sekarang? Dan walaupun kita ada 2/3 kerajaan perpaduan, tetapi tidak semestinya ini kerajaan yang kuat boleh ampuh. Bila-bila boleh jatuh, bila-bila masa. Dia boleh jatuh sebab apa? Sebab tidak ada integriti, betul tak? So sistem tu kita kena betulkan. Struktur politik tu kita kena betulkan. Kalau masih boleh melompat, itu jadi masalah tu. Walaupun kita dah ada pindaan, pindaan pun tak boleh nak Yalah, ada loophole-nya kan. Sengaja dibuat pada saya. Cuma pada saya, dikala kepimpinan politik kita lemah, rakyat perlu bergantung harap kepada istana. Dan kita boleh tengok 4-5 tahun ini istana memainkan peranan yang besar dalam memastikan negara terjaga. Dia tak tengok politik dah, dia non-partisan di situ. Dan kita bergantung harap kepada istana supaya check and balance pemimpin politik, tak kira parti mana. Jadi kalau ada kawan-kawan saya kata raja ini tidak relevan, saya mengatakan di saat kepimpinan politik kita lemah sekarang, bergaduh, bertukar-tukar kerajaan sesuka hati mereka, kita kena ada seorang atas sana yang memantau mereka, iaitu istana. Liana menyebut istana, saya nak tambah satu lagi faktor. Saya kata ilmuwan ada tanggungjawab besar nak mencerdaskan umat. Itu sangat-sangat setuju. Sebab istana juga akan melihat riak masyarakat. Ingat tak? You deserve the leader that you choose. Betul. Kalau rakyat kita ni bebal, dia akan memilih pemimpin secara sembrono. Jadi ilmuwan jangan terlalu asyik maksyuk dengan kuasa dan populariti. Kita ada majlis profesor, akademi profesor. Ini semua perlu mencerdaskan umat. Perlu bercakap apa yang perlu mereka cakap. Kerana hari sebelum-sebelum ini, mereka dibelenggu, tak boleh bercakap apa yang kebenaran, membaca ekonomi secara politik per se. Correct. Ini yang menyebabkan kita berhadapan hari ini kerana rakyat bebal, rakyat binari. Siapa punya kerja ni? Ini bukan kerja istana, ini bukan kerja orang politik, ini kerja ilmuwan. Ilmuwan harus punya keberanian nak lahirkan rakyat Malaysia yang cerdas dan tidak ikut totok membuta tuli kepada kebebalan yang sedia ada. Itu dia. Bersemangat. Partner saya. Seronok dengar episod pertama. Keluar api-api. Mungkin producer boleh keluarkan api-api. Okey, itu segmen ketiga. Segmen terakhir kita. Segmen terakhir kita malam ini. Saya janji segmen ketiga tu, saya janji tadi segmen ketiga kena cool down sikit supaya Liana cakap banyak. So saya diam lah. Saya bagi peluang. Dia suruh saya cakap banyak, tapi saya rasa dia banyak lagi point daripada saya. Segmen keempat, jadi kita boleh roll montage. Segmen keempat ialah segmen bercakap tentang biar benar. Selalunya segmen ni kita nak bawa apa-apa saja propaganda di luar sana atau salah fakta di bawah sana yang JPO boleh luruskan fahaman dan pandangan. Dan saya rasa untuk segmen keempat ni yang kita nak bicara ialah berkenaan dengan Sales and Services Tax. Okey, ni saya bagi belian lah, dia pandai bab ekonomi ni. Service Charge, SST. Jadi baru-baru ini Kementerian Kewangan mengumumkan, Menteri Kewangan Kerajaan juga mengumumkan yang cukai perkhidmatan dinaikkan daripada 6% ke 8%. Saya ada
infografik daripada Kementerian Kewangan ini. Dan kita kena tahu SST tu ada SST cukai jualan dan perkhidmatan, right? Cuma yang dinaikkan itu ialah bukan cukai jualan, hanya cukai perkhidmatan. Itu kita boleh tengok. Yang ni saya boleh kupaskan. Cukai jualan ialah 5 hingga 10%, cukai perkhidmatan 6 ke 8%. Bukan ini bertindan, ini bergantung kepada barangan yang ada. Jadi apa yang dinaikkan baru-baru ini bukan cukai jualan, tetapi cukai perkhidmatan, iaitu daripada 6 ke 8%. Tapi bukan semua 8%. Ada setengah tu masih kekal 6%. Sebagai contohnya makanan dan minuman, perkhidmatan komunikasi, kereta, dan juga ada juga elektrik di bawah 600 kilojoule pada saya, yang dimaklumkan masih lagi kekal 6%. Jadi ini kita kena beritahu di luar sana yang ramai yang mengeluarkan propaganda kata semua naik 8%. Bukan begitu, hanya cukai perkhidmatan CP. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara serantau, Malaysia merupakan kadar yang paling rendah lah, berbanding dengan negara-negara lain. Saya rasa ada poster lagi satu yang akan menjelaskannya. Itu perkara pertama. Yang keduanya saya nak cakap, ini saya nak hentam sikit lah, berkenaan dengan SST dan service charge. Selalu kita pergi ke restoran, saya tengok bil selalunya SST lah, kita kena bayar 6% itu, tak naik untuk restoran dan juga kafe dan sebagainya. Namun demikian ada satu lagi, service charge. Service charge itu ialah 10%. Jadi ada naratif di bawah sana yang di kalangan kita ini yang mengatakan, sekarang dah ada service charge 10 campur SST 6%, jadi 16% kerajaan Madani kenakan kepada rakyat. Yang nak hentam ni apa? Apa yang nak dihentam? Saya nak hentam service charge tu satu lah. Satu lagi saya nak luruskan fahaman. Yang service charge itu sebenarnya bukan kepada kerajaan. Service charge tu charge yang dikenakan oleh premis kepada kita sebagai pengguna. Kononnya, saya tak tahulah betul-betul buat ke tak, untuk tips pekerja mereka, pelayan mereka, dan mereka kumpul-kumpulkan dan bagilah. Ada yang buat, ada yang tidak, mereka katakan. Cuma itu kita kena luruskan dulu, yang service charge itu bukan untuk kerajaan, tetapi digunakan oleh peniaga untuk memberi tips kepada pekerja. Cuma yang saya tak puas hati, sekarang ni kan, kita pergi restoran yang kononnya bukan layan diri, restoran yang full flash restoran. Kita duduk, kita yang kena order. Ada pula tu tempat restoran, setengah restoran, kita nak order, kita kena pergi bayar dekat kaunter. Bila bayar kat kaunter, kita duduk, kadang tu robot hantar. Kadang tu kita ambil sendiri. Banyak je sekarang. Saya fikir macam, at the end of the day, saya tengok bil, saya kena bayar juga 10% tu. Saya bukanlah nak cipu ke apa, tapi saya merasakan komplain tak? Dulu saya pernah tulis lah, minggu lepas saya tulis. Komplain tak pada kedai tu? Saya komplain. Okay, bagus. Tapi pengguna dia yang kata bagus. Ini tips pekerja. Saya nak tanya je pekerja, you dapat ke tips ni? Tapi tak sempat lah nak bertanya. Cuma saya merasakan tak sama dulu dan sekarang. Dulu service charge memang full flash service kita dapat. Kita duduk sahaja di situ dan mereka akan serve kita dengan menu. Mereka ambil order, kita boleh gurau senda. Kita kena pandangan sendiri. Yalah, dah marah dah kan? Dah bagi tahu pada pemilik kedai tu kan? Dah. Baguslah. Tapi kedai tu penuh tak? Ramai juga orang. There you go. Dan kepenggunaan lah tu. Saya lah salah seorangnya. Bukan begitu juga. Dia saya kita address soal kenaikan cukai dulu. Malaysia, kalau kacamata saya lah, kita dah terperosok kerana pendekatan politik populis sekian lama, menyebabkan kita sudah terperangkap. We have no choice, tetapi kena mula melihat dan menstrukturkan semula ekonomi. Kita bercakap soal middle income trap, resource curse, ini semua penyakit-penyakit yang dihinggapi oleh batang tubuh Malaysia sekian lama, dan kita tidak membetulkan ini bertahun. Betul. Kita kata 98 is a good opportunity, 2005 is a good opportunity, tapi penstrukturan ekonomi itu tidak berlaku. Sehinggalah pada hari ini pun kita masih bercakap benda yang sama. Kalau perasan, semasa pelarasan semula tarif air misalnya, bila pusat buat,
sebenarnya negeri-negeri semua, termasuk negeri pembangkang pun buat dan mengambil kesempatan itu. Kerana itu adalah merupakan pelarasan yang perlu dibuat. Kita tahu harga air kita terlalu murah. Kita bercakap dengan Prof. Dr. Zaini Ujang, sekarang dah KSU dia pakar water engineering kan. Kita pendam kenaikan ini terlalu lama. Apa yang kita perlu naik? Banyak minyak kita bangga minyak kita paling murah tadi kan, servis that paling murah, but that's not sustainable anymore. Betul. Sebab kita ambil pendekatan populis, kononnya demi rakyat, and we're having this problem. Sehingga kan ekonomi kita sudah macam tempang. Dan bila ekonomi ni tempang, kita nak restructure semula, dia akan jadi satu proses yang menyakitkan. Gaji kita ni middle income track ni dah lama. Sebab tu kita ada brain drain. Ini semua masalah-masalah daripada kelemahan dasar ekonomi kita sekian lama. Dan hari ini kerajaan seolah-olahnya punya ketulusan, kesungguhan kerana mengambil pendekatan-pendekatan yang tidak populis. Memanglah orang yang dah terpijak kaca, siapa saja dia nampak pegang gelas dia akan persalahkan. Kan? Sebab memang rakyat sedang resah, harga barang semua naik. Cumanya di dalam keresahan itu kita kena factual. Banyak juga bila kenaikan, Liana pun sebut tadi, nak meluruskan. Kita cepat melatah sebab kaki kita dah luka. Jadi inilah kerajaan Madani. Sementara memanglah saya faham, Liana mungkin masih pergi ke kedai yang 10%, 6% ini, tapi ramai orang yang tak mampu pergi tau. Sebab tu saya kata tadi, saya sekali-sekala je. Sekali-sekala. Saya tak sebutkan tadi, sebab tu saya kata tadi, Liana, kedai itu masih penuh. Berarti masih ada orang yang tak berapa kisah. Saya jangka antara banyak-banyak meja tu mungkin Liana je yang komplain dengan pemilik kedai tu. Yang lain dia makan dan dia bayar saja. Saya pernah sebut dalam salah satu episod, mak saya misalnya dia marah. Orang KL balik ke kampung Bota, dia tengok kedai petai, mak saya dengar berapa seikat RM8 dia tak jadi beli. Satu BMW singgah beli semua puak masuk. Jadi kan kita ada diskrepensi. Dan memang jurang miskin kaya kita besar. Ini salah satu herotan yang kita kena betulkan. Sebab kita sedih tengok di satu pihak ada yang sebenarnya nak pergi makan di kedai pun tak mampu. Tapi ada di satu pihak yang langsung tak kisah. 10%, 6% ni tak apalah, berapa sangat. Kita ni mungkin level M tengah-tengah lah. Cuma Liana dia M above lah. Tengok kan, tu. Saya tepi jalan je. Jadi ini semua kena dibetulkan. Sebab saya ingat satu perdebatan pernah di Shah Alam, beberapa pemimpin pemuda parti politik. Masa tu ideal lah. Kita bercakap soal pendidikan percuma. It can be done, it has been done di negara-negara lain. Kita tak mampu buat sebab struktur ekonomi kita. Contoh negara Scandinavian. Bila kita kata pendidikan percuma, maka ada salah seorang panelis dia kata, jangan lupa Syed, sana cukai 48%. Saya kata betul, tetapi gaji dia tinggi. Jadi kalau potong 48% pun, take home pay dia masih banyak daripada gaji kita. Betul. Yang mana cukai kita 23% ni. Jadi mereka tak kisah cukai besar sebab gaji besar. Dan ini yang sedang dibicarakan oleh kerajaan, nak mengangkat lantai pendapatan melalui pendekatan ekonomi madani. Ini semua kita kena betulkan secara tulus, bersungguh-sungguh dan jujur. Kerajaan ini ada 3 tahun lagi. Saya sebut 3, orang kata 4. Dia ada 3 tahun untuk buktikan. Sebab 3 tahun setengah Melaka semua dah akan perlu bubar. Jadi saya harap tidak ada tebuk atap supaya kerajaan ini akan benar-benar mampu membuktikan proses 3 tahun ini dengan segala makna yang adalah Kongres Ekonomi kan, semua dasar-dasar reformasi institusi ini dapat dalam tempoh 2,5 tahun ke 3 tahun barulah rakyat realise bahawa now luka kaki pijak kaca tu sedang pulih. Baik. We need time nak betulkan herotan ni sebab herotan ni dia sudah embedded, sudah sistemik. Serba-serbi kena dibetulkan sekarang ni. Betul. Apa yang tak betul? Cuma baru ni saya nampak dalam parlimen lah perdebatan. Kita selalu cakap dulu pembangkang banyak bawa isu picisan. Tapi baru ni saya dengar Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia membawa isu ekonomi. Ada certain valid point yang saya rasa kita boleh juga bicarakan. Yang dia mengatakan bahawa ada rintihan rakyat di bawah sana mengatakan ekonomi tidak bagus, barang naik, mereka rasa terkesan. Betul. Dan dia persoalkan adakah
ini masanya untuk kita tarik subsidi, buat pencen, penghapusan pencen bila rakyat terkesan itu. Dan ramai yang pada saya tengok di TikTok yang mengangkat pandangan itu dan bertanya apa itu implikasinya dasar-dasar tidak populis ini kepada rakyat terbanyak yang memang betul-betul terkesan. Saya nak ulas sikit lah. Kita memang faham bahawa kerajaan perpaduan ini masuk ketika memerintah dulu. Ialah satu kerajaan yang tidak berduit dah. Ruang fiskalnya terhad. Hutang dah 65%. 1.7 trilion pertama kali dalam sejarah. Jadi ruang fiskal mereka sangat terhad. Jadi kita faham mereka perlu melakukan banyak perubahan seperti penghapusan pencen untuk mendapat ruang fiskal itu atau tarik subsidi, membuat subsidi tersiasat supaya mereka ada duit, tidak lagi perlu berhutang. Tetapi kita juga perlu consider kalau ikut penyokong partisan kerajaan atau penyokong Pakatan Harapan, mereka ini tergolong daripada golongan urban, semi-urban dan juga golongan yang saya rasa tidak susah. Yang boleh kata tak apalah kita korban sekarang untuk generasi akan datang. Kita korban sekarang untuk masa depan negara. Kita berdikit-dikit lah contribute. Tetapi ada juga golongan yang tersusah, yang tak fikir pun masa depan. Dia fikir survivability atau perjuangan hari-hari itu. Ada golongan kita, rakan-rakan kita sama-sama yang makan pagi, kais pagi, makan pagi, makan petang. Jadi kalau anda katakan pada dia, kita kena fikir masa depan negara, kena fikirkan anak-anak. Dia nak survive sekarang pun dia. So, jadi saya rasa itu yang perlu ditekankan juga. Kita sokong kerajaan perlu melakukan reformasi pembetulan. Unpopular ni diorang memang, mereka ini memanglah dah tak popular sangat masa masuk hari tu 37% saja undi popular. PN lagi teruklah 30, tapi 37% itu tidak separuh pun. Dan mereka perlu parti-parti lain, sokongan lain. Jadi you dapat 37% of support and you want to do reform, nak buat reformasi, dan reform itu memang tidak popular, memang ada risk atau risiko kehilangan kerajaan untuk penggalakan datang. Cuma apa yang kita harapkan ialah reformasi ini boleh dibuat, tetapi jangan juga lupa golongan rentan, golongan tersusah itu kita nak korban, ialah takut yang terkorban mereka dahulu. Dan ini juga akan membawa implikasi kepada negara. Saya janji saya tak nak cakap banyak. Tapi apa yang anda sebut ni, saya jadi geram sedikit. Banyak ni. Sebab satunya soal apa yang Tan Sri Muhyiddin sebut. Kita menyokong pandangan dia tentang keresahan, which is real. Itu masalah yang memang betul di lapangan sedang berlaku. Soalan yang kita kena tanya, kita acknowledge, so what we need to do? Adakah kita tangguh reform yang cuba dibuat? What do you think? Should we tangguh ataupun we still have to move on? Sebelum soal mereka yang miskin yang perlu bantuan tadi itulah. Pada saya, there's no other government that can do this. There's no other government. So, because kalau kita tengok trend Perikatan Nasional dulu memang populis sungguh. Sampai tidak memikirkan masa depan negara. Jadi saya mengharap, saya nanti adalah penyokong kerajaan kata saya ni menghentam pula dah jadi pro PN. Bukan begitu. Saya menyokong kerajaan ini untuk membuat reform. Dan saya mendoakan mereka berjaya buat reform ini. Cuma kena juga pertimbangkan tindakan-tindakan lain. Yang itu saya akan komen dulu. Saya itu kemudian. Yang pertamanya soal saya tanyakan tadi, perlu atau betul. tidak? Jadi reform yang sedang dibuat ini perlu diteruskan atau ditangguh? Saya rasa kita tak boleh tangguh dah, sebab kita punya trajektori ekonomi kita sebut tadi banyak isu kan. Dia dah sengit. Maknanya target kita di sini, tapi kita punya movement tu sudah tidak selari, tidak akan sampai ke matlamat yang kita nak. Betul. Kalau kita tangguh, dia akan lari lagi. Tangguh lagi. Jadi kalau menjelang 20-30 pun lari juga. Ini yang jadi DEB makin 50 tahun lagi DEB lagi. 50 tahun sampai bila kita nak sampai matlamat? Berarti reform masih perlu dilakukan. Tanpa kita menafikan bahawa we have an immediate problem that we have to address. Miskin. Saya meyakini, saya ada sedikit perdebatan baru ini masa saya di Salam Puah Forum di Utara. Saya meyakini bahawa miskin tegar boleh ditangani segera. Miskin memang bermasalah.
Miskin relatif, misalnya di Kuala Lumpur, miskin 6,200 miskin. Gaji household. Putrajaya lagi tinggi, 6,400 miskin. Berarti kalau husband, laki, suami isteri, fresh graduate, duduk di KL, confirm miskin. Itu reality dia. Mesti miskin bandar. Tetapi miskin Tegar, household threshold adalah 1,200. 1,200 ni sebenarnya sangat rendah. Dan kita ada 18,000 household miskin Tegar. Kalau kita kali 18,000, kali dengan 1,200, kali dengan 12 bulan, it amounts to 256 juta sahaja. Setahun. Bererti kita sebenarnya boleh bagi gaji kepada household miskin Tegar, suku bilion, bagi mereka gaji dan bagi mereka kerja. Bererti miskin Tegar, kita boleh basmi sebenarnya, memberi mereka kerja. Betul, ada miskin Tegar yang masalahnya sebenarnya bukan miskin, tapi miskin sikap. Itu kita tak boleh nak bantu. Memang sentiasa ada. Cuba tengok berapa kutipan zakat. Sebenarnya kita dah boleh basmi miskin Tegar, sebenarnya kita boleh buat. Dengan maths begitulah. Tapi tentulah itu mudah disebut daripada dilaksanakan sebab again, the devil is in the detail. Ada database-nya atau tidak? Saya nak sebut, ada. Di DOSM dah ada database ini. Berarti kalau kita ada mekanisme untuk identify dan kenal pasti bagi kerja, di peringkat PBT kena buat kerja ini. It's local council. Sebab itu saya, walaupun tak popular, saya kena sebut local council election is pertinent. Sebab selama hari ini disebabkan oleh pelantikan yang dipertua PBT, inilah yang berlaku. Dan pernyataan ini memang tak popular among Malay. Semua ni kata habislah kuasa Melayu. Dia lupa banyak bandar baru Melayu yang kuasai. Jadi saya pernah sebut kepada authority, saya kata cuba semak balik. Sebenarnya bandar-bandar baru ni banyak dikuasai oleh urbanite yang mana merupakan Bumiputera Melayu. Jadi kita janganlah sekali lagi takut dengan bayang-bayang sendiri. Sebab sebenarnya kita we have the numbers. Cuma kena tegas dalam bab ini. Apakah itu tidak boleh dilakukan? Sekali lagi saya akan menuding dan melihat kepada agensi. Sebab tu kita sebut tadi soal, sebab agensi membantu kemiskinan ni banyak. Betul. Bulan Ramadan dah dekat ni kan? Nanti bulan Ramadan, cuba pergi dekat gelandangan Coket. Tengok NGO bagi makanan kepada gelandangan. Masya Allah, ada gelandangan yang cakap dengan saya, Tuan, jangan bagi saya dah. Saya dah dapat 5 bungkus makanan malam ini. Tolong bagi pada orang lain. Ini isu apa? Ini isu penyelarasan. Isu pelaksanaan struktur yang tidak sistem. Kemas. Benda dah ada. In fact, bukan hanya kerajaan saja nak membantu. Hari ni kalau kutip duit kawasan pekarangan rumah kita saja, tak sepatutnya ada orang tak makan. Tak sepatutnya ada orang tak makan. Sebab masjid surau ni, kalau kita decentralize, identify 5 keluarga, 6 keluarga yang miskin Tegar, pastikan pagi, tengah hari, malam ambil makanan. Semua dibayar melalui sistem zakat yang ada. It can be done, theoretically speaking. Tapi kenapa kita keluh kesah ni? Sebab sistem itu tidak bekerja ke arah itu. The number says that we only need 256 million to eradicate hardcore poverty. Dan jumlah itu dalam konteks belanjawan negara is small. Correct. Jadi, dua benda tadi. Saya timbulkan soal Tan Sri Muhyiddin kritik, tapi kita tak boleh tarik handbrake. Kita masih kena buang. Kena teruskan. Liana pula timbulkan di satu sisi lain, jangan lupa, betul, sebenarnya boleh kalau kecekapan agensi kita perkemaskan. The mathematics shows it can be done. And it can be done almost quickly. Bukan nak tunggu 2-3 tahun. Tetapi agensi yang ada ni, yang berlapis-lapis ni, ini satu isu lain lah. Pandangan M sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengeluarkan pandangan itu. Dan of course when you are pembangkang, it's easy to sit and done, right? Tapi adakah bermaksud kalau mereka Perikatan Nasional yang berada di tampuk negara sekarang, mereka juga akan mengalami isu ini, susah untuk membuat reform, dan adakah bermaksud bila mereka naik, semua isu masalah kenaikan harga tu mereka boleh atasi? Saya nak cepat-cepat jawab. Ini jangan kita jawab secara hypothetical. Bagi saya, give Madani a chance until PRU 16. Betul. Then you nak argue balik masa itu, kalau you menang, then I will say the same thing. Correct. You kena correction ni masih kena buat. So tak boleh nak kata, adakah bererti dengan soalan Liana itu tadi, kerana itu kita kena tebuk atap, which I totally disagree. Tak boleh. Tak ada kerajaan yang boleh buat kerja kalau asyik tukar. Betul. Kita kena bagi terma habis. Sebab tu saya kata kerajaan Madani ni hanya ada opening dalam 3 tahun saja. They cannot go beyond. Kalau dia gagal deliver dalam 3 tahun, berarti dia nak kecapi kemenangan lagi dalam PRU 16 juga akan bermasalah. So we have no time to lose. Kita kena buat kerja dan kurangkan bercakap.
dan saya pun insaf. Aku lu kau lihat. Kasi insaf cakap banyak lah. Kita memang cakap berapa lama, producer? Lama lah malam ni. Sorry lah. Sejam lebih. Sorry lah. Untuk episod pertama, kami apa cakap tu? Celoteh terlebih panjang malam ini. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada penonton kita dah ngantuk dah tu. Tengok dah tu. Ngantuk dah tu. Yang ada penonton di sini. Jadi saya rasa itu episod pertama kita sangat menarik. 4 segmen kesemuanya. Dan insyaAllah minggu depan kita akan ada lagi celoteh dengan topik-topik lain. Dan kalau boleh, yelah kita buat masa orang balik kerja tu. Petang. Kita petang tu kita jangan kacau tarawih lah. JPO bagi buka puasa tak? Iftar ada. Kalau M nak sponsor boleh, alhamdulillah. Moga murah rezeki. Dia yang cadang dia kena sponsor. Janganlah ayam goreng saja. Ayam golek je cakap tadi. Tu kita sebut nama tu dia tak sponsor rancangan. Nanti dia tak sponsor. Dia nak sebut nama syarikat. Dia dah cakap ayam golek. Jadi saya rasa kita boleh ucapkan selamat berpuasa. Saya rasa Ramadan Karim diucapkan kepada semua. Dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah JPO minggu ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.